Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada siapa yang menonton video ini. Okey, hari ini saya nak bercerita sedikit tentang Universiti Selangor, UNISEL. Okey, saya Mazlan bin Ismail, pensyarah di Jabatan Seni Visual, Fakulti Komunikasi Seni Visual dan Pengkomputeran. Saya kebanyakannya mengajar subjek-subjek yang berbentuk video dan juga animasi. Okay. Tapi pada hari ini saya nak memperkenalkan kepada semua yang di luar sana tentang video digital. Apa itu video digital? So dalam Jabatan Seni Visual ni, saya punya subjek yang saya ajar adalah Digital Video Production dan 3D Animation. Tapi pada hari ini saya nak memperkenalkan tentang subjek digital video. So apa yang kita ketahui tentang digital video? Okey, digital video ni adalah video yang kita shoot, dipanggil dalam bahasa Inggeris shoot lah, kan? Shoot dengan menggunakan kamera digital. Tapi dalam teknologi sekarang, kita boleh menggunakan telefon bimbit kita, iaitu smartphone lah. Okey, bukan telefon bimbit biasa, tapi smartphone. Okey, sebab teknologi sekarang telah berkembang hingga teknologi penggambaran atau filem dan fotografi semuanya dimuatkan dalam smartphone atau telefon pintar. Dalam pembelajaran hari ini saya mengenalkan beberapa perkara lah. Yang pertama sekali, okey, sebelum kita dapat menyunting atau mengedit video digital kita perlu buat penggambaran dulu. Tanpa menggunakan kamera digital atau telefon pintar, tak boleh lah nak edit video, kan, atau menyunting video. Jadi kita kena ada yang dipanggil, kalau dalam subjek saya panggil dia sebagai clip video. Bila kita shoot menggunakan handphone, okey, kita dapatlah dia punya clip video itu. Dan clip video itu kita muat turun ke dalam komputer untuk kita sunting. Okey, kadang-kadang kita bertanya, okey, kita boleh guna tak bahan-bahan lain seperti DSLR, kamera-kamera digital yang lain? Memang boleh. Tapi buat masa sekarang, oleh kerana perkembangan teknologi yang begitu pesat, so semua dah dimuatkan dalam telefon pintar kita. So kita boleh shoot menggunakan telefon pintar dengan menggunakan format, okey, format yang orang kata yang telah diiktiraf lah. Dalam erti kata lain, kalau untuk saudara-saudara kat luar atau tuan-tuan puan kat luar nak tahu, format dia dipanggil High Definition Video atau HD. Okay. So format itu ataupun klip video yang kita telah buat penggambaran, yang telah kita shoot, kita muat turun dahulu daripada kamera smartphone ni ke dalam komputer kita. Okay. Dan bila kita nak mengedit atau menyunting video, okay, kita juga perlu tahu, okay, perisian apa yang perlu digunakan. Di sini pada hari ini saya nak tunjukkan ada beberapa perisian kita boleh gunakan. Nombor satu, kita boleh menggunakan komputer yang sedia ada di rumah kita lah, tak kira brand apa. Yang kedua, kita boleh buat suntingan menggunakan smartphone juga. Itu dia kelebihan teknologi sekarang. Okay, teknologi sekarang membolehkan kita menyunting video sama ada menggunakan komputer di rumah atau di atas meja kita, panggil desktop, atau menggunakan smartphone. Okey, kita dah tahu bahawa kita nak edit dan shoot atau buat suntingan di perisian kita Adobe Premiere. Tapi sebelum tu, saudara-saudari kena tahu juga, kita mesti ada perancangan. Okay. Perancangan yang kita ada adalah nombor satu, kita kena ada idea. Idea tu penting. Jadi kita kena kreatif lah untuk mencari idea. Kita ni sebagai penglipur lara, kita nak menghibur orang atau kita nak menceritakan suatu pengalaman, kita kena ada idea. Dan daripada idea tu, kita bawa mungkin kepada skrip jika nak ada skrip. Dan juga yang paling penting sekali, sebelum kita sampai ke sini, kita kena ada storyboard. Ini storyboard dia. Storyboard yang ada ni, kita akan gunakan sebagai orang kata panduan. Jadi kalau nak buat storyboard tu, nombor satu, kena pandai melukis jugalah. Because tiap-tiap storyboard ni, okay, dilukis. Macam saya suka melukis. Okay, so saya boleh lukis storyboard sebab ada. Dan juga idea macam ni. Okay, saya ada satu buku idea yang saya selalu lukis, something like this lah.
So idea, dan juga saya suka melihat reference daripada YouTube, daripada pengalaman saya dan sebagainya. So bila kita dah ada satu perancangan, bila kita dah ada storyboard, barulah kita boleh transfer ke editing atau suntingan. Jadi storyboard tu sebagai kita punya panduan. Macam kalau tengok kat sini, tiap-tiap klip yang saya potong ni, kita kena ada panduan. Itulah gunanya storyboard. Pertama sekali saya nak tunjukkan tentang suntingan atau software, atau dipanggil perisian. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil software, dalam bahasa Melayu kita panggil perisian, yang saya selalu gunakan untuk membuat demo, membuat pengajaran kepada pelajar-pelajar bagaimana untuk menyunting video yang telah dirakamkan dalam telefon pintar atau kamera DSLR atau sebagainya. Okay. So di dalam saya punya desktop ni, okay, perisian yang saya gunakan ada beberapa perisian. Okay, tapi perisian itu adalah lebih kepada pengajaran kepada pelajar-pelajar. Okay, so pelajar-pelajar di Jabatan Seni Visual kami di Fakulti FCVAC ini, atau Fakulti Komunikasi Seni Visual dan Perkomputeran ini, kami menggunakan perisian yang telah diiktiraf di dunia. Okay, yang selalu diguna pakai di industri. Maknanya dia kalau pelajar, orang kata pelajar mempelajari perisian ini, dia tidak teragak-agak menggunakannya di industri luar. Okay, so ada dua di sini. Yang pertama sekali saya selalu guna, dipanggil di sini, kalau tengok dekat saya punya desktop, okay, dipanggil DaVinci Resolve. Okay, DaVinci Resolve ni adalah satu perisian yang profesional, okay, yang paling profesional sekali di industri. So kebanyakan company luar atau syarikat penerbitan luar ataupun stesen televisyen menggunakan software ini untuk mengedit video, di mana dalam software ini kita boleh buat suntingan video, kita boleh tukar pencahayaan ataupun color dan sebagainya. Okay, di samping itu kita boleh buat efek dan sebagainya. Okay, ini adalah salah satu software lah, okay, yang kita selalu ajar kepada pelajar-pelajar. Okay, satu lagi software yang kita ajar kepada pelajar adalah dipanggil Adobe Premiere. Ini adalah Adobe Premiere lah. Ini adalah dia punya interface ataupun paparan muka Adobe Premiere. Okay, di mana dalam ni kita mendedahkan pelajar cara macam mana mereka nak menyunting video, nak ambil video, import video masuk dalam perisian ni, lepas tu nak sunting video, okay, lepas tu nak letak efek, nak letak teks dan sebagainya. Okay, so pada hari ini saya nak tunjuk a little bit about sedikit sebanyak tentang Adobe Premiere, just untuk bagi pengenalan perisian apa yang saya ajar kepada pelajar dan yang digunakan banyaknya dalam industri luar. Ini adalah salah satu daripada perisian yang saya selalu ajar, iaitu dipanggil Adobe Premiere. Dia khas digunakan untuk menyunting video, atau kita panggil dalam bahasa Inggeris editing video. So dalam pengajaran saya selalu tekankan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris lah, sebab dalam penerbitan atau dalam syarikat-syarikat luar, mereka lebih banyak berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. So nak tak nak kita kena faham bahasa Inggeris juga. Okay, so Adobe Premiere. Di sini saya ada satu projek yang telah saya buat, okay, untuk Jabatan Seni Visual. Okay, di mana dekat sini, kalau kita tengok dekat sini, dekat saya punya skrin ni, saya ada beberapa petak-petak ni. Okay, petak-petak ni kita panggil dia window lah. Okay, pertama sekali window yang sebelah kanan sekali ada video. Okay, dan window sebelah kiri pun ada video juga. Ada video juga. So ada dua window di sini, atau dua tingkap di sini. Dua-duanya adalah video yang kita nak sunting. Okay, dan kita selalu import atau masukkan klip-klip video yang saya ceritakan tadi ke dalam window yang sebelah kiri sekali. Okay, dan dalam perisian ini kita ada seperti kita ada effects. Okay, dalam effects ni kita ada audio effects atau transisi video. Okay, video transition, dia adalah orang kata satu efek antara video dengan video. Okay,
Okey, cara saya guna pakai Premiere. Okey, di sini kalau dilihat daripada skrin saya atau daripada paparan ini, okey, saya ada beberapa klip video yang telah saya susun lah. Okey, di mana saya susun mengikut, orang kata mengikut tingkat-tingkat dia saja. Okey, kita ada tingkat yang pertama untuk video, tingkat yang bawah untuk audio. Okey, audio juga penting dalam suntingan video. Kalau tanpa audio atau kita panggil bunyi, okey, maka suatu video tu taklah jadi, orang kata taklah dapat present itself jadi sebuah video. Okey, so dalam kita punya suntingan ni kita perlu ada audio dan video. Okey, pada hari ini yang projek yang saya buat ni adalah mostly kebanyakannya video dan audio. Audio dia adalah muzik latar yang saya gunakan lah. Okey, untuk orang kata menaikkan mood pada video tersebut. Kalau tengok di sini, okey, skrin yang video yang sebelah kiri ni adalah untuk saya mencari video yang saya kendaki, yang saya nak. Okey. Kalau saya nak katalah bahagian ini saya tandakan dan pengakhirannya saya tandakan gitu. Okey, dan saya akan bawa ke paparan ataupun kita panggil di sini sebagai timeline. Okey, kalau tengok contohnya saya tarik video ni ke sini dan kita akan ada macam satu, orang kata video lah. Kalau saya besarkan di sini. So ini adalah klip video. Kita panggil klip. Macam saya cerita tadi lah, klip video kan. So kita kena, orang kata, pilih klip video yang sesuai untuk kita susun. Okay, dalam projek ini saya telah susun banyak sangat klip video yang telah saya pilih. Jadi kalau kita nak belajar tentang suntingan video, kita kena tahu juga apa yang kita shoot atau kita buat penggambaran tadi, dan kita kena pilih klip atau penggambaran mana yang kita nak jadikan atau nak disunting untuk jadikan sebuah video. Okey. Bayangkan video yang saya bayangkan timeline ini ataupun bahagian yang bawah ini. Okey. Ini menunjukkan bahawa saya telah menyunting atau mengedit video dalam masa 1 minit sahaja. 1 minit saja. So bukan 2-3 minit, bukan setengah jam, bukan 20 minit. Okey. So banyak klip-klip yang saya telah susun di sini. Okey. Dan klip-klip ni saya susun begitu rupa supaya ia akan jadi sebuah video yang ada video dan audio ni sekali. Okey. Memang untuk belajar suntingan video ni, okey, nombor satu kita kena perlu minat. Okey, minat sahaja boleh buat kita belajar tentang suntingan video. Yang lain, okey, yang lain akan diajar oleh pensyarah seperti saya lah, saya akan ajar. Okey, yang tu tak ada masalah. Kita hanya perlu ada minat. Bila kita ada minat, yang lain boleh diajar dan boleh dipupuk supaya kita boleh menyunting video dengan baik dan menghasilkan satu karya. Perlu ada minat. Makna dia kalau saudara-saudari minat tentang untuk membuat video seperti video perkahwinan ke, video untuk produk ke, video untuk saja-saja, video percutian dan sebagainya, okey, shoot saja, okey, buat penggambaran dan muat turun dan editlah sendiri. Sama ada edit menggunakan desktop atau you boleh edit menggunakan smartphone. Sini pun ada, tengok. Konsep dia sama. Because di sini kami mengajar tentang konsep macam mana nak menyunting video. Okay? Dan saudara-saudari akan orang kata boleh menggunakan perisian-perisian lain yang ada di pasaran. Tak kisah. Okay? Saya sebagai pensyarah bukan saja mengajar tentang perisian. Perisian tu orang kata tak penting. Yang penting kita faham tentang macam mana kita nak edit video, dan yang penting sekali kita ada minat dan kita minat untuk buat. Dan balik semula kepada sini. Okay, saya dah edit. Kalau tengok di sini, saya dah edit di sini mengikut dia punya susunan lah. Susunan yang telah saya susun. Okay, kalau saya mainkan, bila saya nak mainkan, saya mainkan di sebelah kanan. Okay, dia akan lebih kurang menjadi beginilah. Okay, ini contoh dia. Kalau tengok paparan di sebelah kanan, semuanya telah saya edit. Okay.
dan klip-klip tu saya shoot lah. Bukan senang nak edit video, tetapi dengan bantuan, dengan bantuan dan tunjuk ajar, kita boleh lakukan, tak ada masalah. Yang penting kita ada minat. Kita ada minat, nombor satu, minat untuk buat video. Yang lain tentang penggambaran apa semua, kami pensyarah dengan senang boleh mengajar mengikut daripada pengalaman kami. Begitu juga dengan suntingan. Yang tu yang bagus tu. So seperti yang saya kata tadi, apa sahaja klip video yang telah saya pilih atau saudara-saudari pilih, boleh disusun sebegini rupa. Kalau nak tengok sini, kalau saya besarkan sini, memang nampak memang susunan dia begitulah. Susunan dia daripada satu video ke satu video, satu video ke satu video. Dan kita boleh letak teks dan sebagainya. Kalau kita tengok sini, saya ada letak teks di penghujung cerita ni. Ada teks. Kita tengok di sebelah kanan ada teks lah. Ini teks dia. So kita boleh letak teks dan sebagainya. So kita dapat jadikan video kita ni sebuah karya untuk kita tunjuk kepada orang ramai tentang mungkin pengalaman kita, mungkin promotion kita, mungkin orang kata untuk advertising dan sebagainya. Kita boleh guna. Makna dia bila kita belajar video ni, apa banyak yang kita boleh dapat manfaat daripadanya. Yang penting kita belajar. Kita jangan belajar sendiri, kita kena ada guru. Seperti kata yang dikatakan oleh semua guru-guru saya lah, guru saya yang lepas, yang kata setiap satu yang dipelajari itu mesti ada guru. Kita mesti ada guru. Kalau kita tak ada guru, kita terumbang ambing lah. Jadi saya pun belajar daripada guru saya, dan sekarang ni saya pun mengajar kepada pelajar-pelajar saya juga. So balik semula kepada sini, kita dah siap. Ini makna dia saya dah siap lah edit dia. So kalau tengok durasi yang saya dah tentukan di sini adalah lebih kurang dalam 1 minit. 1 minit. Siap dengan teks, lepas tu ada sedikit efek. Contoh macam ni. Efek 3 dimensi. Ada teks 3 dimensi dan beberapa kata efek lain yang ada lah. So dah habis. Jadi selepas kita dah edit, mungkin dia tak bahaya di situ, sebab apa-apa saja dia edit dalam bentuk digital ni, baik perisian mana sekalipun lah, dalam editing video atau suntingan video, kita panggil render. Render maksud dia kita suruh komputer tu kata buat video tu untuk dihasilkan jadi satu file video dengan resolusi yang kita hendaki lah. So resolusi yang diterima oleh industri, resolusi yang diterima oleh stesen TV dan sebagainya. So kita kena perlu tahu juga. So banyak benda yang kita ketahui dengan kita perlu hanya belajar. So di sini saya terus akan export atau render lah. So kalau tengok di sini, saya terus render di sini, dan daripada rendering ni, saya pilih lah format yang sesuai. Maknanya kita kena tahu format juga. Kalau kita nak hantar ke contoh ke media sosial, ke YouTube, ataupun sekalipun kita nak hantar ke stesen televisyen, kan? So kita kena tahu format dia. So letaklah format yang sesuai, di mana orang kata apa, kita perlu belajar jugalah. Dia tak boleh macam kata you just belajar sendiri, tak boleh. So kita kena tahu format dia. Itu pentingnya belajar. Macam saya pun, saya sentiasa belajar. Daripada hari ke hari, saya sentiasa belajar bagaimana nak orang kata nak meningkatkan dirilah dan ilmu yang ada. So di sini saya dah letak apa format yang saya nak, dan saya telah letak orang kata dia punya number file dia. Dan daripada situ saya terus export. Export di sini kalau dalam perisian ni, export dipanggil render jugalah. So just export it. So saya just export. So perisian ini akan mengeksport video ni mengikut format yang telah ditetapkan bersama-sama sekali dengan music dan audio yang telah saya sunting tadi. So dia akan makan masa lama lah. So bergantung kepada kata nombor satu, kita punya format video yang kita telah muat naik atau muat turun tadi, dan juga apa format video yang telah kita shoot, dan juga gantung kepada kapasiti kita punya komputer.
So kita kena tahu jugalah. So kalau macam kami di Jabatan Seni Visual, kami cerita daripada A to Z, apa yang diperlukan. Okey, perisian, kata perkakasan, okey, bahan-bahan seperti kamera, okey, kamera smartphone dan sebagainya, okey, untuk kita gunakan dalam penerbitan video digital. Okey, kita akan tunggu dia render di sini. Okey, dah habis render nanti saya akan tunjuk hasil videonya. Okey, saya akan tunjuk hasil video ni yang telah kita render dengan menggunakan perisian Adobe Premiere. Okay, so kita dah sampai ke penghujung dia punya rendering atau export dia sudah tamat, di mana dia dah paparkan, dia dah exportkan semua kepada format yang betul untuk kita lihat, dan selepas itu kita hantarlah ke mana, ke media sosial ke mana yang kita nak. Okey, so saya akan tutup yang ni dan saya akan buka filenya. Di sini saya dah ada filenya yang telah dibuka. Okey, so ini adalah hasilnya. Okey, kalau kita tengok di sini, okey, ini hasilnya. Ini hasil file yang telah di render atau dieksport menggunakan perisian Adobe Premiere. Okey, so video dah habis. Okey, di sini kalau tengok ini adalah hasil video yang telah saya render tadi. So penghabisannya lebih kurang beginilah. So daripada sini, video yang telah ada di sini, kita boleh bawa ke mana-mana media sosial atau mana-mana stesen TV nak buat ke, atau nak buat promotion dan sebagainya. So itulah antara pelajaran yang saya selalu ajar pada pelajar-pelajar saya, iaitu menyunting atau mengedit video digital. Okey, itu saja daripada saya. Tapi sebelum saya pergi, okey, saya nak kongsi sedikit. Okey, jikalau saudara-saudari berminat, bolehlah memohon, okey, mohon untuk mendaftar di program kami di Jabatan Seni Visual. Okey, program kami Diploma in Fotografi, Ijazah Sarjana Muda in Fotografi Teknologi, Diploma in Fotografi Teknologi, Diploma in Digital Graphic Design, Sarjana Muda in Digital Graphic Design. Bolehlah juga memohon di Jabatan Seni Visual di bawah Fakulti Komunikasi, Seni Visual dan Pengkomputeran. Okey, tapi jangan lupa lawati laman web kami, iaitu www.unicel.edu.my untuk mengetahui serba sedikit atau info yang lebih lanjut tentang program yang berada di fakulti kami. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.